Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Jadi ini adalah video kedua saya lah dalam YouTube ni. Saya nak cakap pasal gout. Eh? Uh, jadi perkongsian ni dah lama saya dalam jiwa saya nak kongsi, terutama pada musim PKP ni lah. Jadi mungkin PKP kita akan tamat, tak tahu bila. Saya takut tak sempat PKP ni dah habis. Lepas tu video ni pun tertangguh sebab benda ni bagi saya penting untuk dikongsikan kepada semua. Sebab makin hari makin ramai saya jumpa orang yang mengidap gout ni macam saya. Saya bukan doktor. Saya bukan doktor. Tapi saya pengidap gout yang cukup lama. Saya mula kena gout sejak tahun 2006. Jadi dah tahun 2020. Jadi lebih kurang 14 tahun lah. Masa tu umur saya baru dalam, saya duduk kat matrikulasi waktu tu. Lepas pada SPM, masuk matrikulasi, dalam 2-3 minggu masuk matrik tu kena. Tapi masa tu saya tak tahu apa-apa lagi. Mengapa kaki saya ni sakit. Masa tu saya tak adalah besar sangat macam ni. Saya memang minat bersukan, jogging berkala. Dan sebelum masuk matrik tu pun, in fact saya memang target untuk pergi ke ketenteraan ataupun bidang-bidang yang ni lah. Jadi saya tak expect lah akan dapat penyakit pula macam ni kan. Cuma masa tu, masa dekat matrikulasi tu, dalam masa tu saya duduk tingkat 4, saya ingat lagi. Bangunan tingkat 4 maknanya naik 1, 2, 3, 4 atas sekali. Kaki sakit sampai tak boleh naik. Satu tahap tu tak boleh naik. Jadi saya pergi ke hospital kerajaan lah waktu tu. Malangnya doktor tanya dengan dia punya SOP soalan dia lah. Jadi saya jawab. Dia kata ni tak boleh MC ni awak ni. Dia kata, doktor tu dari Myanmar, saya ingat lagi. Doktor tu nama dia Dr. Khain Monkey. Sampai hari ni ingat doktor tu. Jadi apabila dia tanya soalan dia tu, dia hanya bagi ubat tahan sakit. Saya balik 3-4 hari saya tak sembuh lagi kan. Saya tak boleh nak pergi kelas dalam keadaan apa, terencuk-encuk. Jadi saya pergi lagi, jumpa dia lagi. Dia kata saya nampak you masuk bilik dia. Saya masuk bilik dia dalam keadaan saya boleh berjalan sebenarnya. Jadi dia ingatkan saya nak tipu, saya nak quit kelas untuk matrikulasi. Jadi saya nak datang nak minta MC je lah. Jadi dia bersyakwah sangka macam tu lah. Balik dapat badan sakit, balik haram. Memang tak sembuh. Memang tak sembuh. Jadi faktor umur masa tu, umur saya 18 tahun. Jadi mungkin doktor tu macam suspicious lah. Kau ni 18 tahun takkan ada gout ke apa kan, kita tak tahu. Jadi kesudahannya saya call kata keluarga angkat saya lah. Masa tu dekat matrik tu saya ada keluarga angkat sebab keluarga saya jauh. Jadi dia bawa saya pergi ke swasta, dan swasta on the spot test darah saya. Doktor tanya-tanya apa benda yang saya makan semua. Jadi sah lah benda tu memang gout. Jadi itu adalah sejarah lah. Sehingga ke hari ini saya survive lagi lah. Jadi untuk siri yang pertama ni, kita tak nak cakap banyak. Kita nak cakap pasal adakah anda menghidapi gout. Jadi benda gout ni kita tak boleh kata nak cuba-cuba teka. Aku ni sakit kaki, sakit lutut ni ada gout ke? Tak boleh. Maknanya anda pun kadang-kadang tahu benda ni pengetahuan daripada kehidupan kan. Contoh ada pak saudara, ada atuk kan, orang kenalan yang bos-bos tu siapa yang sakit kan. Jadi tak boleh, bila berlaku dekat kita, kita tak boleh nak teka. Benda tu je. Sebab tu penting kalau betul-betul anda menghadapi apa-apa sakit pun, penting pergi ke klinik. Kita nak kena pasti supaya kita punya remedy ataupun kita punya penyelesaian kepada penyakit tu tepat. Kita tak main agak-agak, sebab ini adalah soal kesihatan. Jadi untuk yang siri pertama lah, sebab saya banyak pengalaman saya nak cerita.
banyak pengalaman yang saya nak cerita, untuk membantulah kita sama-sama kita lah. Jadi saya nak ingatkan, saya bukan doktor. Saya pesakit saja, tapi luas pengalaman pasal gout, memang luas. Jadi nombor satu, kena pergi klinik. Jadi kalau kata sakit kan, sakit biasa gout ni dia akan dekat kita punya kaki, dekat ibu jari kaki, dekat sini, sendi ibu jari ni biasa tu. Lepas tu dekat tumit, dekat dalam tumit tu kan. Ni tulang tengah-tengah ni, antara tulang dengan tulang besar dia ada sendi biasanya. Tulang kecil pun ada sendi. Jadi gout ni duduk dia dekat sendi. Sakit dia tu kebiasaannya, tempat yang sakit tu akan, bila kita usik pakai kita punya palm ataupun belakang tangan ni, kita usik, dia panas sikit. Dia tak macam kita usik dekat bahagian lain kan, badan okey. Bila kita usik dekat bahagian yang sakit tu, dia panas. Tu tanda-tanda gout. Itu tanda-tanda gout. Jadi nombor satu tadi, pergi klinik. Jadi doktor lah yang akan tengok tempat yang sakit tu. Jadi doktor akan ada beberapa soalan SOP dia lah. Biasanya doktor akan tanya, ada jatuh ke? Kalau contoh sakit tu dekat buku lali kan, dia akan tanya ada terselioh ke, ada main bola ke, ada makan apa. Tadi mula dia tanya, biasanya dia akan tanya ada aktiviti apa kita buat. Lepas tu makan apa. Makan apa ni maksudnya sehari sebelum makan apa, dan ke belakang lagi lah. Maknanya 2-3 hari tu ada ke kau bedal banyak benda berasaskan protein kan, makanan laut ke apa. Jadi itu biasa. Cumanya untuk gout ni, kita nak detect dia betul ke tak, doktor memang akan suruh kita buat test darah lah. Jadi yang fingertips punya test ni, yang main cocok macam ni mana itu, benda tu biasa tak tepat. Saya ingat dulu doktor di klinik kerajaan tak pakai tu, dia kata benda tu memang tak tepat lah. Tapi sekarang ni kalau kita pergi swasta pun dia orang memang ada. Cuma untuk pengesahan kali pertama ni, masa tu saya buat dekat klinik kerajaan, daripada saya pergi ke swasta, dan dia sahkan saya ada gout. Tapi saya tak mulakan lagi lah ubat harian yang saya dapat dekat klinik kerajaan tu. Lepas pada saya sihat, boleh berjalan apa, saya pergi balik ke klinik kerajaan. Barulah dia ambil kita punya sampel darah. Dia ambil sampel darah kita. Dari situlah baru dia tengok kita punya bacaan asid urik kita berapa. Jadi memang langkah pertama dia, kalau kita ada gout, bila kita test dekat asid urik melebihi nilai normal, itulah tanda ada gout. Kita tak boleh agak-agak benda ni. Semalam pun saya ceritakan macam-macam simptom, tapi kita tak boleh nak agak-agak. Ini soal kesihatan, kita jangan agak-agak, tak bagus. Sebabnya segalanya bergantung kepada doktor. Saya buat benda ni, video ni, bukan nak suruh orang ikut saya, tapi nak encourage orang kata, nak tambahkan kesedaran orang bahawa perubatan di klinik tu itulah dia. Kita tak perlukan benda-benda lain. Jadi antara tanda lain gout ni, kalau kita sakit, kita tak ambil apa-apa ubat-ubatan, dia mesti akan berdenyut. Contoh kalau kena kat tangan sini, dia punya berdenyut ni diikut kita punya rentak jantung. Malam-malam biasanya. Contoh kalau macam ni dah dekat pukul 12 dah ni, dia akan berdenyut biasa dekat kita nak tidur tu sampailah pukul 3-4 pagi, dah nak kat subuh tu baru dia berhenti. Dia ikut rentak jantung kita. Jantung kita pam keluar darah, masuk darah, nak
Lepas tu dia buat okey. Ngap. Jantung kita seminit kan banyak kali kan. 70-80 kali berdenyut. Jadi sepanjang tu lah. Selagi kita tak ambil ubat tahan sakit, habis. Memang takkan dapat tidur lah. Itulah kesengsaraan gout lah. Kalau kat kaki memang kita tak boleh nak berjejak kaki pun. Tak kira lah dia duduk kat buku lali ke, dia duduk dekat ibu jari kaki ke, atas kaki, bawah kaki, semua dia memang sakit. Itu dia gout. Jadi untuk pengenalan pertama ni, saya nak ingatkan, nombor 1 tadi, pergi klinik. Klinik kerajaan lah, boleh. Klinik kerajaan, lepas tu dia akan ambil darah. Jadi jika disahkan positif gout, anda didapati positif gout, yang last kali saya minta, bila anda sakit, anda sakit, kalau anda belajar ataupun anda bekerja, memang anda terganggu. So anda akan secara automatik cuba pergi ke Google untuk menyelesaikan masalah ni. Jangan. Google akan cerita macam-macam. Nombor 1, yang jual ubat, elakkan, jangan ambil. Nombor 2, petua-petua pergi makan daun tu, makan daun ni, rebus daun tu, rebus daun ni, jangan ambil juga. Sebabnya benda ni perjalanan saya dah lama. Perjalanan saya dah terlalu lama. Dah macam-macam doktor saya jumpa, macam-macam doktor saya marah, macam-macam doktor marah saya balik. Memang pengalaman ni, kalau boleh yang mana-mana yang baru ni ikut saya je. Jadi jangan, maknanya Google jangan. Kita dengar je nasihat doktor, apa benda dia cakap. Jadi lepas pada tu dia akan suggest lah untuk start ubat apa. Cumanya saya nak bagi tahu, yang last kali, pesanan akhir ni, bila kita sakit, orang penjual produk ni memang akan ramai datang. Tak kira lah produk apa pun, sakit apa pun, opportunis, orang yang mencari peluang, selalu mencari peluang. Mula-mula dia approach kita, konon-konon kita ingatkan nak datang melawat, ambil berat pasal kita, tapi bukan. Ada tu yang ikhlas datang betul-betul nak tolong, tapi dia bawa produk. Dia ingatkan produk dia ni, yelah dia belajar dengan tok guru dia, produk ni boleh ubatkan gout apa, jangan. Jadi untuk video yang seterusnya nanti, saya akan bagi tahu apabila terkena serangan macam mana, sebelum terkena serangan tu macam mana, apa benda nak kena makan, amalan-amalan yang perlu kan, untuk melegakan waktu kena attack, macam mana cara pemikiran kita bawa kita punya. Yelah, cabaran banyak kan, hidup makin susah dengan ekonomi macam ni. Apabila kita tak dapat bekerja, InsyaAllah saya akan beritahu lah. Jadi untuk kali ni sampai sini saja kita punya perkongsian lah. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.